Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 27/9/2021 kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang membincangkan tentang labah-labah. Laba, kata laba. Surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. Sambungan pelajaran kita, insya-Allah kita akan baca ayat 36 sehingga ayat 40. 36 hingga 40, ada 5 ayat. Dengan masa yang kita ada ni, insya-Allah cukuplah masa dia tu. Dalam siri ini kita akan bincang tentang secara ringkas, sebab Allah Ta'ala sebut je contoh. Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan dalam ayat ini contoh 3 kategori manusia, kaum yang ada di atas dunia ini. 3 kategori kaum yang ada di atas dunia ini. Kita tengoklah 3 kategori itu dengan ayat kita bermula ayat berapa? Bermula ayat 36. Bermula ayat 36 sampai ke ayat 40. Para jemaah sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada penjelasannya. Bagi jemaah yang ikuti pengajian kita dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman, kalau ada lagi masih yang baru mula, tafsir pimpinan Ar-Rahman ini diterbit oleh Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama, ataupun sekarang ni JAKIM. Mudah ya, istilah orang sebut zaman kita, orang sebut JAKIM. InsyaAllah rakyat Malaysia yang Muslim ini tahulah ya. Kemudian dan Alhamdulillah edarannya sangat luas, mudahlah dapat. Dan saya sangat syurkan kepada semua pelajar yang ikut kelas kita ni, biar ada Quran, ada kitab ini, kitab tafsiran ada di tangan, ditatap bersama, letak di hadapan kita. Kita tengok, kita baca, sebab tinggi peratus kuliah kita ni asah dianya dalam tafsir pimpinan. Kemudian huraian tafsir tu barulah mari daripada kitab lain. Beberapa kitab yang saya baca, alhamdulillah, mudah-mudahan usaha daripada Abu Anas yang kerdil ini, Al-Faqir ilallah ini, memberi manfaat kepada para pelajar semua untuk menjinakkan diri kita dengan Al-Quran dengan cara kita memahaminya, mentadabur, memerhatikan isi kandungannya satu persatu. Ayat demi ayat kita baca. Kita tak baca ayat kita huraf ratus tidak, kita baca satu persatu, ayat demi ayat. Mudah-mudahan Quran yang Allah turunkan sebagai panduan ini betul-betul menjadi panduan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca cerita pertama dalam siri ini, iaitulah cerita Nabi Allah Shu'aib alaihissalam.
Bagi pemegang pimpinan Jawi, muka surat 855. 855. Muka surat Jawi lah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Kita ambil satu cerita dulu. Wa ila Madyana. Tengok ayat 36. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami utuskan kepada penduduk Madian saudara mereka. Tuan-tuan perhatikan dalam ayat kita ni, yang pertama Madian. Kemudian nanti ayat 38, wa'adan wa thamuda. Wa'adan wa thamud. Dia sebut nama kaum. Tiga kumpulan ni nama kaum. Madiana, Ad, Samud. Tiga kaum disebut nama siapa? Nama kaum. Kemudian kita pergi kepada ayat 39, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Ini spesies lain dalam Quran dipanggil spesies keangkuhan, ketakburan dan kesombongan. Allah sebut nama dia. Orang-orang yang tidak betul ni sebut nama terus supaya orang dia panggil tahzir. Dalam bahasa kita sekarang dia panggil at-tahzir, mana bagi alert, bagi warning kepada masyarakat, ni jangan ikut ni orang jahat ni. Sindir-sindir susah. Kadang-kadang kita sindir cerita lain tapi orang spin, tukar tajuk pula. Oh, dia kau buat lari tajuk. Jadi orang nak tajuk asal tu lari pergi ke tajuk poin yang dicanangkan. Jadi masyarakat pun terlupa ke tajuk asal. Ini tengok. Allah Taala tak mau. Qarun, Fir'aun, Haman. Ada kalanya dia mula dulu wa Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Tengok dia tukar. Yang pentingnya mereka bertiga ini contoh ikon, kalau nak kata ikon lah, manusia yang tidak baik, keangkuhan yang sombong. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa dalam siri yang lepas Nabi Lut, keluarga dia sendiri yang tak ikut. Nah, ni macam. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat 40 kebinasaan mereka. Baik para pelajar sekalian. Sekarang ni saya nak cuik sedikit perbincangan ulama tentang kategori para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam yang ada dalam Al-Quran ini. Yang ada dalam Quran, kalau boleh tuan-tuan tanda. Mulahazah ni makna satu perhatian bahawa kisah di sini Allah Ta'ala sebut kaum. Wa ila Madian. Siapa Madian? Kita tengok. Madian ni ahli sejarah kata siapa? Kemudian disebutnya Adan wa Thamud. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Wa ila Ad kaum mana? Kaum Nabi Hud. Samud kaum Nabi Saleh. Jarian alal asli, maknanya asal orang ni kaum dia. Ini
kumpulan dia, kabilah dia. Maknanya dia duduk di satu kaum dia. Maka disebutnya nama kaum, kemudian marilah cerita Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab kaum Nabi Syuaib, Hud dan Saleh memang di kampung di situ, berkampung di situ, orang situ. Dia punya keturunan dia di situ. Maknanya ma'ruf, keturunan dia, nasab dia orang ni. Sebut puak ni, orang tahu dah, oh ni kampung ni. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Iz qala lahum akhuhum Hud, akhuhum Saleh. Jadi anak beranak dia. Ada pun bila Qarun, Taghut, dia panggil Taghutul Akbar, Taghut yang besar dalam dunia ini siapa? Ikon kesombongan, keangkuhan, kemegahan, semua ada. Contoh kepada pemimpin penguasa yang zalim, bos besar, Firaun. Pegawai yang sangat setia, saya yang menjalankan tugas, betul tak betul pun tugas, nama dia Haman. Orang yang terkulai, tersungkur di hadapan dunia, dia siapa? Qarun. Tiga-tiga ada. Kemudian, itu dia panggil, Allah Ta'ala sebut nama lishtiharihim bit-tughyan, kerana mereka ni masyhur dengan ketaghutan dia, kejahatan dia, maka disebut nama. Sebab itulah kita ni kadang-kadang bila kita nak tahzir, nak bagi amaran kepada orang yang bawa benda pelik, sebut nama. Tak sebut nama kan susah pula. Sebut contohnya sifat orang tu. Kalau kita kata orang ni, ibarat katalah, pakcik yang baju hitam tu payah. Orang akan sepi pula. Oh dia ni anti dengan baju hitam lah macam-macam. Kita kata terus nama. Baru nampaknya baru aman. Ini juga uslub yang kita belajar. Belajar daripada Quran, kita tengok di lapangan apa yang terjadi. Alhamdulillah, ilmu-ilmu ni berkembang. Contoh-contoh ni kita perlu ikut keadaan kita, depan mata kita, semasa. Baik, yang ketiga, adapun kaum Nuh, Ibrahim, Lut disebut dengan kaum. Falam yakun lahum ismun khas, tak ada nama khas. Nama apa kaum Nabi Nuh? Tak sebut. Kaum Nabi Ibrahim nama apa? Tak sebut. Sama juga kaum Lut dia tak sebut. Dia sebut kaum Ibrahim, kaum Lut, kaum Nuh. Sebab Nabi Ibrahim berpindah-pindah daripada Babil, Palestin, pergi ke Mesir, pergi pula ke Mekah. Ibrahim alaihissalam. Contoh, dalam surah kita saja, Ana nak bagi tugasan kepada para pelajar, ini dia panggil ilmu kita, tadabbur Quran. Ayat 14, dalam surah kita ni, surah Ankabut ni. Ayat 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ. Dia tak panggil dah nama kaum apa. Nak ya kaum. Ayat 16, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. Kaum Ibrahim. Apa nama? Tak sebut nama. Ayat 28, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ. Maknanya qala liqaumihi. Kita sebut ada wa ila Ad, wa ila Thamud, wa ila Madyan. Itu ada kaum, ada kabilah dia yang dikenali, yang dimakruf. Alhamdulillah, kita cuik di sini sedikit, tuan-tuan dan puan-puan, biar kita celek mata. Ini dipanggil ilmu tadabbur Al-Quran. Dalam Quran tu ada berapa kategori. Kenapa kita jangan baca lalu je. Kalau kita dah berapa kali lalu dah Quran ni, alhamdulillah, tuan-tuan dah khatam Quran dalam bulan Ramadan ni berapa kali khatam. Tapi kalau kita tak cuik isu-isu yang macam ni, kita mungkin tak terperasan dan tidak terasa. Cuma untuk pelajar lama kita, harap-harapnya masih ingatlah. Ana berapa kali dah ulang kisah-kisah ini. Ini yang dia panggil al-ibratu minal qisas al-Qurani. Pengajaran, iktibar daripada kisah-kisah Al-Quran yang perlu kita korek, yang perlu kita ambil. Kalau tidak, rugi kita. Allahu Akbar. Baik, balik semula kepada ayat. Kalau ceramah di sini, tak habis kita punya kitab, kan?
Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kami utuskan kepada penduduk Madian saudara mereka ay nasaban. Saudara mereka fin nasabi. Dalam keturunan dia sendiri, siapa? Nabi Syuaib. Tengok nota di bawah kata apa. Mulai ayat ini dan ayat ini Allah SWT menerangkan pula perihal Nabi Syuaib yang juga telah mendapat pertentangan dari kaumnya, akhirnya mereka dibinasakan. Gitulah nasib masiruz zalimin. Tengok dalam tafsir kata di ulama, Madian tu siapa? Madian tu ada kata nama tempat, ada kata nama kabilah kaum Nabi Syuaib. Maka ada analisa yang dibuat oleh Ibnu Ashur contohnya rahimahullah. Dia kata Madian nama salah seorang daripada anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama dia Madian. Sakanat zurriyatu fi mawatin tusamma al-aikah. Jadi zuriat dia duduk di tempat nama dia Aikah, ashabul aikati. Ala syati'il bahril ahmari, di pinggir laut merah, di sebelah Aqabah, Ailah. Jadi akhir sekali kabilah tu jadi nama kampung Madian. Terkenalah kampung Madian. Alhamdulillah, jelas kita wasara alaman lil makan, jadi mercu tanda ataupun nama bagi tempat itu. Sebab tu kata wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Ringkas je lah. Kita tak banyak ayat ni dalam ayat yang kita baca ni semuanya berbentuk contoh. Cerita panjang telah dihuraikan dalam siri-siri dalam surah-surah yang lepas. Alhamdulillah. Apa Syuaib kata? Faqala ya qaumi ibudullah. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini apa? Ini dakwah para nabi, rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia akan mula dengan dakwah tauhid kepada Allah. Ubudullah. Sebab itulah kata orang kepala modal, ra'sul mal, kepala modal dakwah kita tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pandang apa ustaz ni cakap tauhid. Tauhidlah asasnya. Asas dia utuskan para nabi, dibangkitkan para rasul untuk apa? Untuk membetulkan tauhid. Kita ini kalau kita tak betul tauhid, macam-macam jadi. Duduk seru ni terlupa nak seru nama Allah Azza wa Jalla kadang-kadang. Baik. Itu yang pertama, u'budullah. Yang kedua, warjul yaumal akhir. Dan kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala hari akhirat. Dua dakwah dia. Dakwah dianya urjul yaumal akhir, mengharapkan, yakni ada ulama kata mengharapkan pahala, takut kepada siksaan. Harap dan takut. Ini perjalanan hidup seorang Muslim mesti duduk di bawah dua kategori, al-khawfu war-raja. Takut pada siksaan Allah, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita mesti ada dua. Jangan takut saja, tak boleh juga. Mati kering kita takut saja. Jangan terlalu buka pintu rahmat sangat-sangat, akhir sekali kita jadi relax. Kenapa tu? Allah Maha Pengampun. Kenapa buat maksiat? Allah Maha Pemurah. Kenapa? Semuanya Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Akhir kali dia lawan Tuhan. Jadi kita kena letak dua-dua. Apa dua-dua? Dua-dua itu maksudnya khauf, raja. Raja, khauf. Serentak, selari kata orang. Allah, mana kita kena letak? Wal amru bir raja. Kata ulama tafsir Abu Hayyan kata apa?
Allah perintahkan di sini supaya mengharapkan, sebab bila kita harap satu perkara, kita akan buat sebab dia. Sekarang ini tuan-tuan berharap nak masuk syurga. Saya yakin dan percaya, semua yang ada di hadapan saya ini, yang tak ada di hadapan ni pun, sebagai seorang Islam, kita sudah yakin kita nak syurga. Sebab kita beriman. Maka kita akan buat sebab-sebab yang boleh nak menyampaikan syurga. Dengan ibadahnya, dengan ikhlasnya, dengan ikut sunnah Nabi SAW-nya, maka itu dia panggil al-ba'is. Kata al-ba'is alal amal ar-raja. Tapi kena betul lah, kalau tidak main harap saja, penat juga kita ni. Maka ada juga ulama mengatakan, Ar-Ras'ani kata, ammatul mufassiri mengatakan ar-raja hahuna bimakna al-khasyah. Warju dengan makna khafu, takut. Jadi ulama tafsir kata kita pakai dua-dua lah. Takut dengan mengharapkan. Alhamdulillah, kita selesaikan perbincangan ulama itu dengan kita gabungkan dua-dua, kerana dia boleh pakai dua-dua. Baik. Larangan ataupun dakwah yang ketiga Nabi Syuaib, wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi. Apa dia kerusakan yang dibuat oleh penduduk Madian? Apa dia perangai dia? Yang pertama, jangan buat maksiat. Maksiat secara umumnya maksiat lah, derhaka kepada Allah Ta'ala. Di antara maksiat khusus, perbuatan mereka yang menjadi contoh, setiap kaum tu ada contoh. Nabi Lut, kaum dia contoh homoseks. Dia panggil seks songsang, LGBT. Kaum Syuaib lain pula. Di antara perangai dia, bakhs al-makayil wal mawazin, mengurangkan sukatan dan timbangan. Itu perniagaan dia kurangkan sukatan timbangan. Qat'ut tariq, merompok. Ada juga perangai rompok ni. Ma'a kufrihim billah, asal kerusakan dia kufur, kemudian mari pula penyakit yang menjadi mercu tanda. Kalau kata kaum Syuaib, mengurangkan sukatan dan timbangan. Mana setiap kaum tu ada je perangai-perangai yang Allah Ta'ala dedahkan kepada kita, tonjolkan perangai dia untuk dijadikan pengajaran, iktibar dan sempadan. Baiklah para pelajar sekalian, untuk perangai-perangai yang dilakukan oleh kaum Syuaib ini panjang sekali. Allah Ta'ala sebut, para pelajar tulis ayat ini 85-86 Suratul A'raf. Suratul Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut sifat mereka. Fa'awful kaila wal mizan wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun. Mana perangai dia? Suka merompok. Perangai dia mengurangkan sukatan dan timbangan. Perangai ni ada tak ada tempat kita sekarang? Masya Allah wujud. Bila kita membeli, kita ambil sempurna hak kita. Bila kita jual, bagi pada orang kurang. Sama jugalah. Ramai kita ni banyak syarikat-syarikat yang telah melakukan perbuatan seperti itu. Kalau kita beli barang dia, kena bayar penuh. Tapi kalau kita tak guna khidmat dia, kita tak boleh nak return balik. Nak apa ni? Nak ambil semula bayaran kita. No. Beli tiket ni tak naik, burn, hangus. Nak tukar nama pun tak boleh. Kalau kita tak naik, kita boleh tukar kepada orang lain. Tak apa juga. Tak boleh juga. Jadi kumpayakum tu banyak sangat berlaku dalam syarikat-syarikat. Yang pentingnya, ni anak duk perhati tengok. Saya minta maaf awal-awal lagi dengan sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan ejen-ejen kepada syarikat insurans. Bila kita kempen orang, macam kita boleh macam-macam dapat. Terutama sekali yang terlibat dengan aksiden, dengan bencana ni. Allahu Akbar. Boleh tu boleh ni. Bila kita nak pergi claim, kereta ni terbalik ke apa jadi? Tak cukup syarat tu, syarat ni jatuh atas, sepatutnya kereta ni berlaku aksiden atas jalan raya, ni kereta awak berlaku dalam
di atas tanah biasa. Dia punya klaus, keluar dah. Tengok. Kenapa tak bagi awal? Ni, beli syarikat kami ni, kami akan cover, kami akan bagi bayaran pampasan. Tak. 1, 2, 3. Dia punya klaus pengecualiannya ni. Syarat dia satu. Baca balik 50 syarat. Baru orang tak beli. Tengok tu lah. Pasal tu anak kata, ejen-ejen ni mesti nyatakan semua sekali kepada orang yang kita nak jual produk kita. Kalau tidak, nampak syubhat tinggi dalam isu ini. Orang yang tak kena tak tahu. Orang dah kena, pergi geling kepala. Tak dapat. Kereta hancur nak guna tak boleh, tapi syarat pula lah. Jatuh dalam gang lah, macam-macam benda. Masuk dalam air ke. Awak tak cover dalam air. Kita punya cover atas darat je. Kereta awak masuk dalam air. Masya Allah, tabarakallah. Cerdik. Klaus-klaus ni cerdik. Untuk nak melepaskan diri dia. Yang betul-betul kaya je, ejen-ejen ni kaya. Tiap bulan masuk, kata budak-budak sekarang, tanpa kurang. Yang nanyanya pengguna. Baik. Saya buat contoh ni. Tuan-tuan jangan marah, kalau tak puas hati tanya majlis fatwa. Cuma kita lontarkan idea ni supaya kita berfikir sama. Fikir sama. Bangga. Ejen-ejen ni bangga tunjuk kereta besar macam-macam. Tapi orang yang pengguna bila nak claim, bukan main payah. Ada juga yang boleh. Tapi ada yang tempat tertentu memang sangat sukar. Baiklah. Kita balik kepada cerita Nabi Syuaib. Ayat 37. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka mereka mendustakannya. Habis. Bukan nak dengar nasihat, bukan nak dengar kata. Apa dia? Mereka balas balik, dustakan apa yang dibawa oleh Syuaib. Lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Ya Allah. Ar-rajfah. Fa'akhadathum ar-rajfah. Gempa bumi. Rajfatul azab. La ilaha illallah. Kata ni ulama tafsir, rajfah tu nak zalzalatul ard. Bergoncang bumi. Ada juga mengatakan sayhah. Tapi itulah tempat dia mati, diambil gempa bumi, serta menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Di tempat tinggal masing-masing. Habislah, mati dah lah puak dia tu. Game mana? Game Syuaib. Kita berpindah pula kepada kaum lain pula dalam kisah ini. Tuan-tuan baca, tengok ayat 38. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Satu ayat je cerita geng kaum Ad dengan Samud ni. Allah kata apa? Dan ingatlah peristiwa. Peristiwa mana? Ad, kaum Nabi Hud, dan Samud, kaum Nabi Saleh. Mana setelah Allah Ta'ala sebut Madian, kaum Lut, dia dekat-dekat dua tu. Ibrahim, Lut, Madian. Satu tanah ya. Maka dia mari pula dua lagi contoh perjalanan rihlatus syita'i was saif, laluan utama puak-puak Quraisy dalam perniagaan mereka, dalam bisnes mereka, iaitulah pergi ke Syam melalui kaum Samud, pergi ke Yaman melalui kaum Ad. Allah Ta'ala sentuh mereka ni dua.
Dia kata, dan telah pun ternyata kepada kamu waqad tabayyana lakum mim masakinihim. Dan telah pun ternyata kepada kamu sebahagian dari bekas-bekas peninggalan tempat-tempat kediaman mereka dan kebinasaan mereka. Kita pergilah sebahagian daripada tempatnya. Kata di ulama, urifa fil Quran iqtiranu hadhihi al-umam fi nasaqil qisah. Jadi dalam Quran ni kalau sebut kisah ni memang sinonim lah 2-3 kisah ni. Ad, Samud, Madian. Dia ada je kaum-kaum ni sudah dikenali. Baik. Ai wa ahlakna, maknanya kami binasakan. Wa ahlakna Adan wa Samud. Kami binasakan Ad dengan Samud. Samud kaum Saleh. Wa qad zahara lakum halakuhum min athari masakinihim. Allah Ta'ala tinggalkan kesan-kesan peninggalan mereka dengan apa? Dengan bukit-bukit yang diukir, yang dibelah, ataupun laut mati contohnya. Jadi semua ini untuk Ad dengan Samud memang ada. Terutama kali kaum Samud. Samud ni dekat dengan Madinah ni, kita boleh pergi tengok. 400 km dari Madinah pergi ke Madain Saleh, atau dalam Quran dipanggil Al-Hijri. Al-Hijri sekarang ini dalam bahasa Majlis Perbandaran Madinah dipanggil Al-Ula. Al-Ula. Baik, apa sebab mereka jadi macam tu? Kita kena tengok sebab juga. Jangan duk main binasa-binasa saja, tapi sebabnya kenapa? Sebabnya, tengok ayat. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Dan syaitan, yang demikian ialah disebabkan syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang jahat itu. Syaitan ni dia pakar kosmetik, dia panggil pakar kosmetik. Benda jahat tapi dia pusing jadi cantik. Ini dia panggil benda yang dimainkan oleh syaitan. Benda tak baik jadi baik. Wa hassana syaitan li'adin wa samud. Syaitan mengatakan memperhiaskan kepada Ad dengan Samud perbuatan yang jahat mereka itu, minal kufri wat takdzib, mendustakan Rasul, wal ma'asi, yang menyebabkan mereka tak nak kembali mengikut nasihat Saleh, nasihat Nabi Hud. Apa dua orang ni pengacau ni. Dia anggap dua orang Nabi ni pengacau, bukan pembimbing, bukan pengasuh, dan bukan juga penyelamat. Mung ni dua orang ni, istilah budak sekarang dia kacau daun dia panggil. Kacau daun. Zaman kita pun macam tu juga. Ni zaman kita sekarang ni. Syaitan tazyin. Dia tengok orang ni, dia kata baik ni, perbuatan ni cantik. Walaupun amalan ni tak ada zaman Nabi, tetapi ini adalah niat yang baik. Niat baik apa salah? Macam-macam dia punya perhiasan yang menyebabkan orang jadi apa? Orang jadi terpesona dengan hiasan-hiasan yang dibuat oleh syaitan. Tapi kalau kita ambil hiasan syaitan ni, bawa pergi letak datang neraca timbangan Al-Quran dengan Sunnah, kita nampak tak ada asas. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati dalam hidup kita ini. Jangan terperangkap dengan tazyinus syayatin. Syaitan, perhiasan yang dibuat oleh syaitan. Macam-macam. Sebab itulah saya tegur awal-awal, supaya budaya-budaya yang tidak ada dalam sunnah Nabi dalam amalan-amalan ini, kita kontrol, kita sekat supaya tidak merebak, tidak menjadi satu fenomena dalam masyarakat. Sekarang ni banyak dah ni nak jadi fenomena ni. Selepas daripada musim Covid ni, banyak cara-cara baru yang dibuat oleh syaitan. Semua syaitan ni satu pandai, dia pandai main, dia boleh tukar tajuk. Pasal itulah kita
masyarakat ni kena peka dengan permainan cyber tropa syaitan yang begitu dahsyat. Orang cakap lain, dia cakap lain. Isu lain, dia besar yang lain. Dia panggil melarikan isu utama. Maka benanglah dia. Sebab itulah kita tengok para pendakwah ni kena berterusanlah memberi nasihat, memberi teguran kepada masyarakat supaya masyarakat dengar. Tak terima tak apa, dia mula-mula peringkat, tapi dia dengar. Ada teguran, ada nasihat, ada bantahan. Karena itulah bila ada bantahan, kita kena fikir balik, kenapa ustaz ni tegur? Perbuatan ini dia kata tak tepat dengan sunnah, kenapa? Tapi ramai je orang buat, kita pun semak. Ada dalam ajaran kita nak buat ni mengikut sunnah Nabi ke tidak? Tak ada. Sedangkan kita ni, nama kita ni Ahlus Sunnah. Tapi bila dalam beramalan jadi tak ikut sunnah. Macam orang Arab pelik. Dia kata, kamu ni mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i kata di Malaysia ni bukan sakat mazhab kita pegang dengan mazhab. Negara pun mazhab Syafi'i. Rasmi mazhab Syafi'i. Kita kata Alhamdulillah. Kita bangga sebab mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan kena Syafi'i ni nama dia Nasirus Sunnah. Jangan main. Syafi'i ni terkenal dengan nama Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kita boleh ambil Syafi'i ni dalam bab ibadat ya, solat, puasa ya. Kita tak tonjolkan dalam bab akidah tak ambil Imam Syafi'i. Dalam bab akhlak, dalam bab akhlak lah kita panggil tak? Kena ambil orang lain, kena ambil Junaid, kena ambil orang ni. Kenapa kita tak susu galuh daripada Syafi'i itu? Kenapa? Macam Syafi'i ini ada kekurangan dalam bab ni. Jadi kita cuba pulih balik kepahaman masyarakat. Kita kata kita ni Syafi'i, metod penafsiran ayat Quran dengan hadis. Bukan Syafi'i reka agama baru, jangan salah faham pula. Setengah orang anti mazhab ni betul. Apa Syafi'i itu Nabi ke? No. Ada setengah orang ni dia tak panggil Syafi'i. PI itu Nabi ke? Yang kamu nak ikut dia. Ini pun satu kumpulan yang kita kena tangani, kena isu dengan baik. Kita menghormati para ulama, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan ijtihad dia, itu baru betul. Cuma manusia ni begitulah, bukan semua 100% yang betul 100%-nya yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pelajar sekalian, kita balik kepada ayat kita. Yang saya nak peringatkan di sini, bahaya kita ni tazyinus syaitan. Syaitan dia buat perhiasan kepada amalan kehidupan kita. Baik, okey je. Semua orang buat, takkan awak seorang betul. Semua orang tak tegur, takkan awak seorang je. Tengok dia main ayat tu, kita betul. Dia ni seorang je. Orang lain semua buat ayat okey je. Jadi mulalah kita pun koyak selalu. Bahasa zaman apa ni, zaman PKP ni mudah koyak kita. Sekali syaitan masuk, dia seorang ya, biarlah dia tu syok seorang, kata orang. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah para pelajar, banyak lagi ayat-ayat tentang tazyinus syaitan kepada ibadat kita ni. Insya-Allah kita setiap ayat sampai kita tengok. Baik, ayat kita seterusnya, wafasaddahum anis sabil. Ini kerja syaitan. Dia perhiaskan benda buruk jadi cantik, dan lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Betul doa kita ni, kenapa mau cakap lagi? Kenapa mau ubah? Kenapa mau tukar? Macam-macam. Wa kanu mustabsirin. Padahal mereka orang-orang yang bijak, pandai dan berakal, yang dapat membezakan yang benar dan yang salah, tapi mata sudah kabur, pemikiran sudah jurubu. Sebab apa? Sebab syaitan telah gunakan perhiasan, kosmetik dia untuk nampak benda buruk jadi cantik, benda huduh jadi comel. Nak kata apa? Tengok perkara yang buruk di masyarakat kita ni, suka sangat benda-benda kosmetik. Kita tengok jutawan muda-muda yang baru-baru ni, mari daripada ni alat kosmetik ni. Yang hitam boleh jadi putih, yang putih pula dia jadi kelabu, rambut hitam jadi warna, macam-macam dia punya
dia punya permainan kan. Allahu Akbar. Laku sampai jadi jutawan toke-toke tu. Bukan main senang. Lama kita dulu jual bedok sejuk, duk jemur kat tepi pondok. Bolehlah buat beli makan. Sekarang ni jangan main, jual bedok pun sudah jadi toke, jadi jutawan. Allahu Akbar. Baik, dunia berubah, manusia juga berubah cara gaya hidup dia. Tapi kita kena ingat, lorong kita satu ya. Inna hadza sirati mustaqiman. Allah kata lorong aku satu, melalui jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari jalan lain. Wa kanu mustabsirin, sedangkan syaitan sekat mereka ni orang cerdik-cerdik, boleh tahu. Macam mana kita nak tahu tak betulnya syaitan? Kita tahu biwasitatir rusul, melalui jalan Nabi, melalui jalan dalil-dalil yang dikemukakan. Fala uzra lahum fi mukhalafati tariqil haqqi, maka tidak ada keuzuran bagi kamu untuk nak meninggalkan jalan yang benar. Baiklah. Kita pergi kepada contoh kesombongan di atas dunia ini. 3 mendiang ni ikon kepada keangkuhan dan kesombongan, dan juga golongan yang terpedaya dengan kekayaan dunia. Ayat 39. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Allahu Akbar. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sifat 3 ni masih wujud sampai sekarang. Dan ingatkanlah juga peristiwa kebinasaan 3 ikon tagut dunia. Siapa dia? Qarun. Matinya Qarun dengan sebab sombong kerana keangkuhan harta benda. Contoh, kopra, hartawan yang langgar hukum Tuhan. Satu. Dan Fir'aun, tagut dalam bab apa? Dalam bab kekuasaan. Serta Haman jadi tagut apa? Tagut dengan sebab menjalankan tugas walaupun dia tahu tak betulnya Fir'aun, tapi yang menurut perintah. Allahu Akbar. Dan demi sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam telah datang kepada mereka dengan bawa keterangan mukjizat. Tuan-tuan jangan tanya pula, kenapa tak sebut Harun? Kita dah bincang panjang dulu. Bila sebut je Musa, secara sinonimnya Harun akan bersama. Cuma begitulah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah Rasul-Rasul kami lebihkan sebahagian di atas sebahagian ini dari sudut darjat. Harun dengan Musa sama-sama satu level je. Nabi dengan Rasul. Tapi Musa lebih ke depan. Itulah dipanggil ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita telah bincang dalam beberapa siri yang lalu. Musa telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat yang jelas nyata. Lalu mereka berlaku sombong, takabur di bumi, mengingkari keterangan-keterangan yang dibawanya, padahal mereka tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah. Nak lepas diri daripada azab Allah, tak akan lepas. Walaupun dia sudah sombong, walaupun dia kaya, walaupun dia ada pengikut, tapi apa boleh buat? Kan ingat waktu Qarun nak ditelan oleh bumi, adalah tali barut dari 3 orang tak lari, yang lain semua lari belakang. Akhir sekali mereka ditelan oleh bumi dengan sebab kesombongan. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, cerita tentang Qarun, cerita tentang Haman dengan Fir'aun ni, al-taghutul akbar, taghut terbesar dalam dunia yang disebut dalam Quran ini, kita telah baca banyak kali. Cuma dalam ayat ini Allah sebut saja beberapa contoh-contoh untuk kita dengar. Fastakbaru fil ardi, mereka sombong, tak mau terima kebenaran yang dibawa oleh Musa. Wa kanu sabiqin, mereka telah hilang, padahal mereka
tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah. Habislah. Baiklah para pelajar sekalian, setelah kita dengar 3 kategori manusia atas dunia, maka kita pergi kepada apakah hukuman yang Allah jatuhkan ke atas mereka. Na'udzubillahi min azabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab Allah Azza wa Jalla. Ayat 40. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allahu Akbar. Maka masing-masing kami binasakan disebab dosanya. Tuan-tuan tengok, ada 4 kategori kebinasaan yang Allah sebut dalam ayat ini. Masing-masing kami binasakan. Kami binasakan kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Firaun, Haman. Semuanya dengan sebab dosa mereka, dengan kadarnya, dengan penyiksaan yang sesuai dengan keadaan mereka. Allahul Musta'an. Baik. Tengok yang pertama, letak nombor 1. Faminhum, wa minhum, betul lah. Dia ada fa patah ada wa. Yang mula-mula fa. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Dan di antaranya yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu. Siapa dia ni puak ni? Puak-puak dibinasakan dengan angin ribut, dengan angin kencang, kemudian batu lagi. Iaitulah kaum Ad. Sebab apa kaum Ad? Kalau pelajar masih ingat, tolong tulis dekat komen, nyatakan kenapa kaum Ad ni sesuai dia punya dosa. Allah Ta'ala mari hujan angin ribut yang berbatu. Kenapa? Siapa boleh jawab cepat? Nak tengok belajar ni lena ke memang peka duduk ikut pengajian. Kita ingat kan bawa dulu dia buat bangunan atas bukit, atas ni. Jadi sesuai dengan duduk ni, mari angin kuat, terbalik habis. Satu kumpulan. Baik, kita pergi kumpulan yang kedua pula. Yang kedua. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Dan yang dibinasakan oleh ada di antara mereka yang dimasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi. Allah. Siapa dia? Puak-puak Samud. Lish? Kenapa? Siapa boleh jawab? Sebab puak-puak Samud ni dia yanhitunal jibal, dia ambil bukit, dia korek duduk dalam tu. Jadi kalau mari hujan batu pun tak kena dia. Tapi dia mari dengan letusan suara. Suara ni boleh masuk. Sekali dia tepik, pecah telinga dia, mati bergelimpangan. 2. Yang ketiga. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan ada di antara mereka yang kami timbuskan dalam bumi, tenggelam dalam bumi. Siapa? Mendiang Qarun. Bapa koprak dunia ni, tahu koprak dunia, tahu siapa? Qarun. Allahul Musta'an. Baik, oleh kerana dia ni alin fil ardi, sombong atas muka dunia, megah dengan kekayaan, apa boleh buat? Zab, bumi telan. Ambil muka. Na'udzubillah. Yang keempat. Wa minhum man aghraqna. Dan ada pula di kalangan mereka yang kami tenggelamkan di laut. Siapa dia? Mendiang Firaun dengan pegawai setia dia. Nama dia Haman. Masuk dalam laut. Habislah cerita.
Tak usah kembali lagi lah. Kalau kau minta balik pula kepada kaum Nabi Nuh, masuk dalam air, kaum Madian, semua tu binasa. Allahul musta'an. Allah tutup ayat ini dengan satu peringatan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiayai mereka. Tak ada. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi mereka lah yang menganiayai diri sendiri. Hak buat nanyanya dia sendiri. Apa kita kata zalimul linafs? Orang zalim diri sendiri bukan dia pukul, ambil kayu, ambil batu ketuk kepala. Tu orang bodoh di kalangan puak-puak Syiah yang duduk pukul tubuh tu. Sebab apa pula Abu Anas cakap, jangan cakap kasar dalam dakwah. Kenapa pula kata bodoh ke Syiah? Saya tak kata. Orang Syiah sendiri kata. Pengalaman saya pergi haji, pegawai kedutaan negara Arab ni, Iraq ni, duduk di Kuala Lumpur, dia pergi haji sekali dengan kita. Masuk dalam khemah Malaysia. Sebab dia datang daripada visa Kuala Lumpur. Masuk dalam khemah Malaysia, maktab di Muaisim. Dia duduk tidur belah saya. Kata doktor dia, "Doktor, anta jarabta darb." Saya tanya dia, "Mu pernah pukul tubuh?" Dia kata, "Haulai aghbiya." Itu orang bodoh itu, dia kata. Kenapa bodoh? Mu tengok, tunjukkan kepada aku video ke apa cerita yang pakai serban hitam tu. Jubah-jubah hitam, serban besar tu. Dia panggil mullah-mullah. Pernah tak mereka pukul tubuh? La, dia kata. Ma yadrub haula. Yang pukul ni, bodoh-bodoh, dia kata. Yang cedik-cedik tak pukul. Aku tak pukul. Sakit, buat apa pukul? Macam cerita nantilah. Baik, semula kepada je. Maknanya, zalim di sini dengan bila kita buat kejahatan, bila kita buat maksiat, maka itu dia panggil zalimul li nafsi. Zalim diri sendiri. Sebab apa? Perbuatan itu mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan mengundang azab Allah Ta'ala di akhirat nanti. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian, tamak kita pergi kepada beberapa pengajaran yang dapat kita kutip dalam ayat yang kita baca ini. Ayat 36 hingga 40 ni, apa yang kita dapat kita ambil. Para pelajar sekalian, alhamdulillah, bila kita ada masa, saya fokuskan kepada apa? Kepada fawaid yang kita. Ada kalanya tak sempat. Kita ambil fawaid, kita tutup ayat. Tapi oleh kerana masa kita sekarang nampak agak sesuai. Sebab sesuai kenapa? Sebab PKP masih lagi berlaku. Masih lagi cikgu-cikgu dengan PDPR-nya. Dan saya sendiri pun alhamdulillah hari ini ada kuliah di tempat saya mengajar di Kolej Universiti Islam Kias, mengajar kita daripada pukul 9 pagi habis sampai pukul 4 petang. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama Allah Ta'ala bagi berkat dalam masa kita, kehidupan kita gunakan peluang ni ada. Kalau tidak tak sempat ni. Ini sekarang sudah berangkat pergi ke pejabat. Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Yang pertama, tuan-tuan tanda, Allah sebut dalam ayat ni, ayat yang kita baca tadi apa? Warjul yaumal akhir. Hendaklah kamu takut, ataupun tafsir kata hendaklah kamu mengharapkan. Bagi orang yang takut, orang yang harap, wajib dia kena buat persiapan. Isti'dad lil yaumil akhir, persiapan untuk berangkat perjalanan ke hari akhirat. Kalau tidak, kenapa tu kemurungan tu? Takut apa? Takut nak mati, takut ke Tuhan, takut ke akhirat. Habis solat dah? Tak. Ini orang kena bawa hospital jiwa orang macam ni, bukan orang takut. Yang kedua, fi qauli ta'ala fakazzabuh. Baca dalam doa, dalam dakwah Nabi-Nabi, selesai je Nabi kemukakan hujah, Allah Ta'ala sebut fakazzabuhu, mereka mendustakan dia. Kata di ayat tadabbur ni kata apa? Tasliyatud du'a ila Allah. Ayat ini nak menenangkan kita para pendakwah, iza uridu, apabila ditentang dalam dakwah kita. Bila kita bawa dakwah kebenaran, nak ajar orang kepada kitab Allah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sabar. Nabi yang paling baik daripada mu telah didustakan.
Ni kalau setakat kita al-faqih ilallah didustakan, dibohongi, kata Juli kita memang pembohong. Bawa ke muka pada masyarakat langsung tak ada hujah. Hujah dia nya hujah akal, hujah semata-mata tak ada dalil Quran pun tidak ada, dalil sunnah Nabi pun tidak ada, tapi dakwah kita yang betul kita kata la. Kata di ulama pemikir kata apa? Kullun yad'i waslan bilaila fa ayu lailin minal layali. Dia kata apa? Semua orang dakwa gila cinta kepada Laila. Laila mana tu? Kita pun sama juga. Semua kata aku ni ahlus sunnah, tapi sunnah mana yang kamu ikut? Sunnah mana? Amalan kita sunnah lah dari mimpi. Amalan ni daripada mana? Daripada orang itu, orang ni. Mana sunnah? Kita kata ahlus sunnah mesti berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dinukilkan oleh para ulama hadis, yang telah dibuat penilaian oleh para ulama Islam. Hadis sahih, tak sahih, bahkan bukan sekat tak sahih, maudhu' lagi ada. Ni semalam kita ada sebut tentang keajaiban bacaan baca qul huwallahu ahad. Memang qul huwallahu ahad tu besar dia punya kelebihan, tapi kelebihan yang direka tu dia bagi sayap malaikat. Qul huwallahu ahad di atas sayap malaikat ni. Ini semua tu cerita-cerita yang tak betul. Yang ketiga, wa ila madyana akhahum syuaiba faqala ya qaumi ibudullah. Tengok dalam ayat ini, dakwah Nabi Syuaib dia tak kata pun, dia tak suruh, tidak larang ubudullah wal yawmal akhir wala ta'sab, mu jangan buat. Dia panggil fakazzabuhu. Jadi macam mana kita nak faham? Biasanya orang mendusta ni sebab apa dia kata Syuaib? Syuaib ni bila dia cerita kepada rakyat dia, kepada umat dia, arahan Allah Ta'ala. Bila kita cerita, orang akan mendustakan. Itu dia panggil kazzabuhu. Biasanya pendustaan ni mari daripada mana? Mari daripada bila kita laporkan maklumat. Orang kata dusta dia. Tapi kalau kita suruh buat, tak buat, dia tak panggil dusta, derhaka. Tengok dua penggunaan ayat. Tuhan kata fakazzabuhu. Sebab apa kazzabu? Sebab Syuaib cerita je. Faqal ya qaum ubudullah warjul yaumal akhirah wala ta'saw. Tapi kalau kita disuruh, ya ta'al, salat sini. Tak salat, itu panggil derhaka. Itu penggunaan bahasa. Semua tu dusta tu derhaka lah. Tapi gaya bahasa tu sangat teliti, sangat halus, tartibul Quran. Maka kita kena, sebab itu dalam Quran dua cara tegahan. Satu tegahan hudud, tilka hududullahi fala taqrabuha. Satu, itu batasan Allah, mu jangan hampir. Satu lagi, tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini batasan Allah Ta'ala buat, kamu jangan lompat. Ini jangan hampir. Biasanya yang hampir tu larangan kepada benda haram. Benda haram Tuhan kata la taqrabuz zina, jangan pergi dekat, apalagi nak buat. La taqrabul fawahish, jangan dekat benda yang fawahish, liwat ke benda-benda yang fawahish, yang keji. Tapi kalau kata la ta'tadu, jangan melampau, biasanya dalam undang-undang yang dibenarkan, mu jangan buat. Jangan lebih daripada apa yang aku benarkan ini. Oh, ini bahasa Al-Quran tuan-tuan. Yang kata kenapa Tuhan ni sekali la taqrabu, tengok ayat lain la ta'tadu. La, dua-dua tu ada siyaqul ayat, duduk susunan ayat itu yang sangat teliti. InsyaAllah mudah-mudahan pendedahan yang kita bawa secara ringkas-ringkas ini membuka minda kepahaman kita kepada ayat Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan, kita sama-sama doakan. Yang keempat, faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir. Takutlah pada Allah Ta'ala hari akhirat. Amruhu iyahum bitaraqubil yaumil akhir. Nabi Syuaib, nabi-nabi ni kuat sangat duk tekan hari akhirat sebab kaum tu memang tak beriman, tak percaya pada akhirat. Dia kata, apa ni, bila kita mati apa akhirat? Mati jadi tanah cakap. Jadi kita kena tengok dakwah kita ni, penekanan kita di mana. Tuan-tuan tanda itu. Penekanan tu kepada isu yang berlaku. Di kampung ni orang banyak
tak solat. Maka ceramah kita solat, solat, solat. Sini orang solat, tapi dia belaga ayam contohnya. Di sini orang, maknanya para pendakwah kena ada isu yang nak ditekankan. Karena itu saya bila orang jemput ceramah, dia kata tajuk surah ke Abu Anas lah. Saya kata saya nak dengar apa isu yang berlaku dalam masyarakat. Jadi imam, penganjur, kampung kami ni memang masalah lah. Banyak orang berjudi kat sini contohnya. Ramai banyak kes perceraian di sini, banyak gejala. Jadi kita cubalah. Tajuk kita tu kita lebih penekanan kepada isu masyarakat. Baru. Baik, yang kelima, Allahu Akbar. Dalam Al-Quran tu, u'budullah wala ta'thaw. Sembah Allah, jangan buat benda kerusakan. Kata di ulama tadabbur kata syariat Islam ini tajma' bainal amrayni. Syariat Islam ini mengumpul dua perkara, al-ijabi yang positif was-salbi yang negatif. Maknanya suruh, larang. Kalau kita suruh saja tak selesai masalah. Larang saja tak sah. Mana dua-dua tu kena serentak. Suruh dan larang. Alhamdulillah. Yang keenam, kita pergi kepada Ad wa Adan wa Samud. Wa qad tabayyana lakum. Kamu berjalan atas muka bumi, kamu sudah tengok peninggalan orang-orang dulu. Maka kata di ulama, fihi yambaghi al-i'tibar bi ahwali man madha. Kita ni mesti mengambil pengajaran daripada kisah-kisah orang dulu. Kenapa mereka binasa? Kenapa mereka berjaya? Ambil pengajaran. Kata di Syekh Jamil Misri dalam kitab di Hadir Alam Islami, anak hafal kata-kata syair ini daripada saya tahun 3 tak silap, masa belajar di kuliah dulu. Dia kata al-aqiru man yasta'rid madhihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Itu dia kata-kata menarik daripada Syekh Jamil Misri rahimahullah taala. Al-aqil, orang yang akil, berakal itu orang yang mengkaji, meneliti kepada peristiwa yang telah lepas. Wa yatatalla'u ila ghadi, dan merancang untuk masa depan. Jangan duduk perhati saja. Macam kita ni tak, mari bila hari merdeka, ingatlah peristiwa 13 Mei, ingat peristiwa tu, ingat peristiwa Bukit Kepong, ingat Jepun mari, ingat macam-macam. Tapi apa perancangan kita masa depan? Ingat saja. Tak. Itu penting dalam hidup kita ni. Ingat, buat perancangan. Tengok dalam ayat ni, dua-dua ada. Yang ketujuh, wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan ni dia akan tazyin, akan memperhiaskan benda buruk nampak cantik. Mula-mula di antara perkara pertama yang diubah oleh syaitan, tuan-tuan tanda sini. Di antara perkara yang diubah oleh syaitan, dia ubah nama. Sekarang ni benda yang diharam dalam Quran, nama dia riba. Riba haram kata haram, bukan sekat haram, Allah istiar berperang dengan orang makan riba. Tapi ja'as syaitan, syaitan datang, zayyana, dia perhiaskan, dia kosmetik, dia pakai bedak, dia pakai lincu, pakai gincu, buat keni lutung kepada riba, dia tukar nama kepada demi kelestarian ekonomi. Mari dah lah. Habis, dia kata riba ni menyuburkan ekonomi. Dia pun tukar nama. Daripada riba kepada interest, kepada bunga, apa lagi? Maknanya orang, tak ada riba. Tak ada. Apa ada? Interest. Good. Pergi pada rasuah pula. Tengok. Rasuah. Dalam hadis memang Nabi sebut. Dalam Quran kata, dalam ayat, akaluna lis-suhti. Itu kan. Dan itu katanya itu rasuah punya dalam Quran sudah sebut. Tapi bila mari rasuah, syaitan tukar nama. Bukan rasuah lah. Apa? Duit kopi. Duit kopi okey je. Duit minyak, berapa nama lagi dia punya. Ni ada bagi sampul-sampul bawah meja ni lah. Tak ada sumbangan kecil je ni. Kerana tuan-tuan semua pegawai ni luluskan saya punya projek. Sumbangan kecil je, ambil je. Jangan ambil untuk peribadi, nanti kena tangkap SPRM. Masuk dalam kelab. Semua tu rasuah belaka. Betul juga ya.
memang syaitan dia tukar-tukar pula mari. Dia mari, bila mari wanita-wanita kita ni, ini bukan berhias apa ni, dalam Quran tu kata tabarruj jahiliyah lah, ini model zaman kita hari ni. Ustazah pun pakai juga ni, keni lutut ni, apa masalah kita? Dia tazyin. Mari dalam bab ibadat pula, Nabi tak buat benda ni. Nabi tak buat begitu, niat baik, apa salahnya? Mau okey je, niat baik pula. Panjang pula cerita. Nak ceritanya, itu di antara isu pertama yang dimain oleh syaitan. Dia tukar nama-nama yang buruk tadi jadi cantik, jadi comel, jadi lawa. Amalan-amalan yang tidak adalah sunnah disunahkan dia, sebab dia kata kita niat baik, kenapa salah? Baik. Yang kita pergi pada yang ketujuh, bahayanya tazyin. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dalam ayat Quran lain. Nanti kita tajuk lain lah. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Siapa dia kenal Allah Ta'ala dengan hati dia kenal dengan hati saja, tapi dia tak iqrar dengan mulut dia. Dia tak kata, tak mengaku dengan mulut, lam yakun mu'minan, belum jadi orang mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa kanu mustabsirin. Tengok dalam ayat kita, wa kanu mustabsirin. Bijak pandai dan akal yang dapat membezakan yang benar dengan salah. Dia tahu ada betul, soleh betul, Samud, dia tahu. Tapi sama juga dengan Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia ingkar tapi dalam hati dia percaya. Orang ni tidak beriman walaupun hati dia percaya ada Tuhan. Sebab itu para ahli sunnah mengatakan syarat nak betul syahadah kita ni mesti an-nutqu bil lisan, kata dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian tasdid dengan hati dan terserah dengan anggota, baru betul. Jelas lah pada kita. Puak-puak kafir ni dia tahu ada Tuhan tapi dia tak mengaku. Yang ke-9, fasaddahum 'anis sabi wa kanu mustabsirin. Jadi orang yang tahu tak buat lebih dahsyat daripada yang betul-betul tak tahu. Allah, dia tahu wa kanu mustabsirin tapi saddahum 'an sabilillah. Hawa ikut hawa nafsu, na'udzubillah. Baiklah, yang terakhir para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut 4 kategori cara Tuhan nak binasakan manusia ni. Ada dengan cara tempikan suara, letusan suara. Ada cara dengan goncangan, dengan batu, angin ribut yang kencang dengan batu-batunya. Ada yang ditenggelam dalam bumi, ada yang tenggelam dalam air laut ke air masin ke air tawar, yang penting sudah tenggelam. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tadi saya dah sebut, maknanya kebinasaan itu melalui hasiban, mari daripada atas, mari hujan batu, hujan ribut semua, sebagaimana kaum Lut dan kaum apa tadi, kaum Ad. Ada yang mari daripada bawah, tenggelam, siapa dia? Qarun. Ada yang mari daripada atas bumi biasa ni dengan suara, iaitulah kaum Samud. Dan ada yang dibinasakan dengan air. Jadi semua sudut ada, semua kategori ada. Bagi kita orang yang beriman, yakin dengan perintah Allah Azza wa Jalla, berusahalah sebagaimana doa yang kita baca. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana, fi dini wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Itu tu baca dalam bacaan kita ni. Allahumma hfazni, tengok dalam doa kita tu. Dalam doa buku yang ni, ni nombor 14, yang buku yang ini nombor 20 ni bacaan ni. Ingat. Allahumma hfazni min baini yadayya, depan, khalfi, belakang, yamin, kanan, shimal, kiri, min fawq, atas, wa min tahti, daripada bawah. Maknanya Nabi kita ajar doa ni, konferensi doa selamat, nak selamat daripada semua sudut. Agama kita, dunia kita, akhirat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa yang kita baca pagi petang ini,
Tuan-tuan jangan lupa, doa zikir pagi dengan petang ni ulama kata ibarat seperti apa? Seperti baju rantai, baju besi kepada para pejuang kepada tentera. Tentera perlu pada baju besi, baju rantai, baju sama kita ni baju kalih peluru ni, tembok tak lut kan. Jadi kita baca mana kita nak baju besi kan body kita dengan kita baca zikir pagi dan petang dan juga zikir waktu nak tidur. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.